Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Afika binti Zulaimi dan rakan kumpulan saya Nurhayani binti Nur Azhar. Kami daripada kumpulan Al-Iman akan membentangkan tentang tamadun Cina. Di dalam wanita di negara Cina, mereka mengamalkan ajaran Confucianism. Di dalam ajaran ini, mereka mengatakan bahawa wanita ialah kaum yang lemah, mempunyai kedudukan yang rendah dalam masyarakat dan wanita merupakan golongan yang menurut perintah. Yang kedua, mereka mengikat kakinya semasa berumur 5 tahun. Kebanyakan perempuan dari kelas pertengahan atau kelas atasan negara China akan mengikat kakinya supaya menjadi saiz yang kecil semasa berumur 5 tahun. Situasi ini cukup menyakitkan dan merupakan satu seksaan seumur hidup bagi golongan wanita dan menghukumnya daripada menjadi aktif. Yang ketiga, dalam masyarakat Cina, sesebuah keluarga lebih suka mempunyai anak lelaki berbanding dengan anak perempuan. Hal ini kerana anak perempuan dianggap merugikan dan tiada nilainya dalam masyarakat Cina. Kerja atau fungsi utama wanita adalah untuk melahirkan anak lelaki, bukannya anak perempuan. Ini disebabkan hanya lelaki yang akan mewarisi segala harta dan meneruskan tradisi patriarki. Jika wanita itu tidak mempunyai anak lelaki, kedudukannya dalam keluarga akan terjejas. Di negara China juga adalah lebih bernilai mempunyai angsa daripada anak perempuan kerana memelihara anak perempuan sama seperti memelihara burung lembu. Selain itu, membesarkan anak perempuan adalah seperti menolong memelihara anak orang lain dan itu merugikan. Jika sesebuah keluarga didapati terlalu ramai anak perempuan, seseorang ibu itu mungkin akan melemaskan anaknya yang baru dilahirkan itu ke dalam lumpur dan menafikan anak itu ialah seorang anak perempuan lagi. Dan yang terakhir, kegagalan wanita itu melahirkan anak lelaki akan menyebabkan dirinya diceraikan. Dan yang keempat, wanita hanya perlu berlatih untuk menjadi seorang isteri yang baik, iaitu tahu memasak, menjahit, membuat kerja rumah, menjaga anak tetapi tidak menerima pelajaran di sekolah seperti kaum lelaki dan peranan wanita hanya tertumpu kepada keluarga sahaja. Seterusnya ialah perkahwinan dan keluarga di tamadun Cina. Yang pertama, perkahwinan seseorang perempuan ditentukan oleh ibu bapanya. Bride will diberikan oleh pihak lelaki kepada ibu bapa perempuan untuk mengahwinkan anaknya. Selepas perkahwinan, wanita akan meninggalkan rumahnya sendiri dan berpindah masuk ke rumah suaminya. Kedudukan wanita di rumah itu belum terjamin sekiranya matlamat fungsi sebagai isteri yang baik belum tercapai, iaitu melahirkan anak lelaki untuk mewarisi tradisi Cina. Kedua, ketidakseimbangan jantina yang berlaku pada masa itu mendorong kaum lelaki untuk mempunyai lebih daripada seorang isteri. Ini merupakan perkara biasa untuk menggambarkan status kedudukan dan kekayaan lelaki berdasarkan bilangan isteri atau gundik yang ada pada seseorang. Bilangan isteri dan gundik yang banyak biasanya wujud dalam kalangan pegawai kerajaan, tinggi dan peniaga yang berjaya. Walaupun seorang lelaki mempunyai banyak isteri atau gundik, wanita tidak berhak untuk membuat bantahan. Jika tidak, mereka akan diceraikan tanpa apa-apa sebab. Isteri yang banyak kadang-kala tidak dapat dielakkan dalam tradisional Cina dari segi pandangan perspektif keturunan patrilineal group. Seseorang itu mempunyai tanggungjawab untuk meneruskan keturunan bapanya dan abang bapanya. Maka dua isteri diperlukan untuk setiap garis keturunan. Ketiga, di negara China, dowry atau hantaran yang dibawa oleh pihak pengantin perempuan kepada suaminya juga menunjukkan status kedudukan wanita itu. Dowry merupakan nilai pembelian seorang suami. Ini kerana wanita merupakan ahli yang tidak produktif atau mempunyai kedudukan yang rendah. Pada masa ini, bride will masih diperlukan manakala dowry telah dimasukkan. Hal ini jelas menunjukkan perubahan status perempuan. Sekian saja perbentangan dari saya dan perbentangan ini akan diteruskan oleh rakan sekumpulan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurhayani binti Nur Azhar. Saya akan meneruskan perbincangan tamadun Cina dengan tajuk Tradisi dan Perubahan Masyarakat Cina dan Kebudayaan Cina. Walaupun wanita mempunyai status kedudukan yang rendah dalam masyarakat Cina, mereka juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kepercayaan adat resam dan tradisi Cina sehingga kini. Selain itu, wanita turut bertindak sebagai pengaruh dalam perubahan perkembangan sosial masyarakat Cina. Persembahan Buddha, Kuan Yin, Kuan Ti dan Tuhan yang lain serta nenek moyang dikekalkan sehingga kini. Penyertaan wanita dalam bidang kepercayaan adalah lebih giat jika dibandingkan dengan kaum lelaki. Ini adalah sebahagian contoh dari persembahan Kuan Yin yang masih diamalkan sehingga ke hari ini. Bahasa merupakan faktor utama dalam usaha untuk mengekalkan warisan Cina sejak dahulu. Dalam keluarga, wanita memainkan peranan penting semasa berkomunikasi dengan anaknya. Cara pertuturan bahasa dan linguistik, kepercayaan adat rasam Cina, amalan dan pantang larang Cina serta masakan tradisional Cina dapat diturunkan kepada golongan muda supaya tidak akan lesap begitu sahaja. Selain itu, pengekalan adat seperti pemberian ampau ketika perayaan Tahun Baru Cina diberi kepada anak selepas pengucapan kongsi fashai atau kata hormat. 경희형, kasih. program 괜찮아요? Ya, kasih. Nih. makasih ya. Qingming yang dirayakan setiap tahun untuk melawat kubur nenek moyang dengan membawa makanan dan minuman bagi menyembah mereka. Pesta bulan dirayakan oleh kaum perempuan bersama keluarganya untuk berdoa kepada Moon Goddess dengan hidangan kuih bulan. Perubahan yang ketara bagi kaum wanita ialah pelibatan dalam ekonomi dan pelbagai bidang sehingga memainkan peranan penting dalam perkembangan masa ini. Selain itu, penglibatan wanita dalam pelajaran di sekolah telah meningkatkan pengetahuan mereka dan status kedudukan wanita. Kebebasan dan hak wanita yang sama dengan lelaki dalam pelbagai aktiviti seperti politik, sukan, pekerjaan dan sebagainya telah mengubah kedudukan status wanita. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kebudayaan Cina. Confucius atau Kongfuzi dan murid-muridnya Lao-Tzu dan Chuang-Tzu serta pelbagai golongan pendeta agama Buddha merupakan ahli fikir yang terpenting bagi perkembangan sejarah dalam kebudayaan Cina. Sesebuah buku mengenai kaum Cina tidak dapat meninggalkan beberapa ajaran mereka ini yang terkenal dengan nama Confucianisme, Taoisme dan Mahayana Buddhism. Istilah Confucianisme digunakan bagi ketiga-tiga tingkat perkembangan pendapat-pendapat ajaran Confucius seperti yang berikut. Bagi pendapat Confucius dan murid-muridnya yang terawal termasuk Mencius ataupun Menzu dan Hunzu yang termasyhur. Bagi falsafah negara dinasti Han dan yang akhirnya bagi pengertian-pengertian baharu yang berkembang pada abad ke-11 Masihi dan 12 Masihi yang terkenal dengan nama Neo-Confucianism. Menurut ajaran Confucianism, wanita pada setiap peringkat menduduki kedudukan yang lebih rendah daripada lelaki dalam struktur masyarakat. Kebanyakan penganutnya menerima kerendahan diri wanita kepada lelaki sebagai suatu yang natural dan betul. Pada masa yang sama, mereka memberi kehormatan wanita dan kuasa sebagai ibu dan ibu mertua dalam keluarga mereka. Di samping itu, banyak kesusasteraan yang telah dihasilkan mendidik wanita tentang disiplin diri, budi bahasa, hubungan dengan ipaduai, pengurusan keluarga, kerendahan diri dan kesucian. Terdapat banyak juga biografi bertulis tentang wanita terpuji dengan menitik beratkan sifat berterima rasa dan kerelaan berkorban diri untuk membuat segala yang dapat membantu suami dan keluarga mereka. Itu
Itu sahaja perbantangan daripada saya. Sekian, terima kasih.